Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat daripada asyratus sa'ah as-sughra, perkara yang menjadi dalil kecil hampirnya kiamat ataupun akhirnya dunia. Kurangnya kebajikan dan hujan. Banyaknya berlaku gempa bumi dan banjir. Kurangnya kebajikan. Kebajikan yang makna adil. Banyak zalim. Banyak berlaku kezaliman. Dan banyak berlaku penindasan di antara satu sama lain. Kerosakan dalam perkara politik, ekonomi, akidah, akhlak. Kebajikan menjadi kurang. Orang tak banyak buat kebajikan. Kecuali kebajikan itu mendatangkan keuntungan dunia. Tidak ikhlas. Dan hujan. Banyaknya hujan yang menyebabkan banjir. Bukan hujan rahmat, hujan bala. Dan banyaknya gempa bumi. Gempa bumi di sana sini. Di antaranya telah dilihat berlakunya kenaikan harga barang-barang keperluan manusia. Kemelesetan ekonomi. Berlaku kemarau panjang di setengah bahagian dunia. Gempa bumi, banjir besar, peperangan dan kepencangan. Segala-galanya berpunca dari tidak menghayati hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Berlakunya kemelesetan ekonomi. Walaupun orang berniaga banyak, barang-barang banyak, alat-alatnya canggih, macam-macam alat untuk mendapat hasil pertanian yang banyak, mendapat ikan yang banyak, tetapi kehidupannya susah. Sepatutnya bila dapat banyak, senanglah. Dia tidak jadi susah juga. Ini kerana tidak ada keberkatan. Berlakunya tanda-tanda akhir zaman. Kenaikan harga barang. Tidak ada timbang rasa antara satu sama lain. Harga barang naik, berniaga rugi. Pasal apa jadi begitu? Ini semua kita kena sedar. Sedangkan dalam perniagaan, Nabi kita mengajar, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seseorang yang bersifat penyayang bila dia jual. Bila dia jual, dia kesian pada orang. Bila dia membeli pun kesian pada orang juga. Bila dia mentarbih, mengurus urusan manusia, kesian pada orang. Di mana orang yang jual tak kesian pada orang beli, orang beli tak kesian pada orang jual. Ini berlaku di akhir zaman. Orang jual mahal, nak untung banyak. Orang beli, nak beli murah, sehingga orang berniaga rugi. Tidak ada timbang rasa. Mereka yang mentarbih urusan kehidupan manusia, kena rasuah, kena macam-macam, kena mengapu. Perjalanannya tak betul. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Surah Ar-Rum ayat 41 hingga 43. Artinya, maka telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Bukan satu tangan, banyak tangan. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, berjalanlah di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan daripada mereka itu adalah orang-orang yang mempersyirikkan Allah. Oleh kerana itu, hendak hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, iaitulah Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu, mereka berpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri mereka menyediakan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kurnianya pemberiannya. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang engkar. Allah Ta'ala menyatakan berlaku kerosakan di darat, kerosakan di laut. Di darat disebut sebahagian daripadanya ialah gempa bumi, kemarau, banjir, dengan sebab tangan-tangan manusia menggali hasil bumi dengan tomok, mendapat hasil bumi dengan tomok, halaba, mengejar kekayaan sehingga melampaui batas, bukan untuk menolong orang, tetapi untuk memenuhkan temolok sendiri sampai pecah temolok, menyusahkan orang, bukan untuk menolong orang, tapi untuk diri, untuk puak-puak dia. Berlaku kerosakan di darat. Di atas darat pun punah, di laut punah. Di laut berlakunya payah nak cari hasil laut. Berlaku macam-macam kerosakan dalam laut. Termasuklah kerosakan musim-musim. Hujan yang tidak menentu, kemarau yang tidak menentu, ombak gelombang arus yang tidak menentu. Semuanya dengan sebab kerja tangan-tangan manusia. Sama ada secara zahir ataupun secara batin. Secara zahirnya, bila mereka tebah hutan, mereka gali tanah, gali parit, buat jalan, buat bangunan, buat macam-macam, tidak teratur. Mengambil hasil laut, kokok, tidak teratur. Itu yang zahir. Mereka membahagi sumber kekayaan dalam perniagaan. Tidak adil, tidak betul. Tidak ada kesian belah. Perkara yang batin ialah buat kerja dosa, menipu, makan riba, rasuah, macam-macam. Tak tahu dosa dan pahala. Itu kejahatan batin. Dengan sebab itu maka Allah menarik keberkatan. Kebaikannya tidak ada, walaupun hasilnya banyak. Tujuannya supaya manusia insaf. Walaupun berlaku macam-macam, termasuklah menimpa diri manusia berbagai-bagai penyakit. Bukan saja cuaca, kehidupan, penyakit. Macam-macam jenis penyakit. Supaya manusia balik pada Allah Ta'ala. Balik bagaimana? Balik kepada agama, iaitulah Islam. Ambil contoh dan teladan daripada umat-umat zaman dahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Adakah kamu tidak tengok? Kamu tidak erti, tidak faham, tidak berfikir apa yang telah Tuhan buat berkaum Ad yang mendirikan ibu kota Iram dengan bangunan-bangunan tinggi yang mencakar langit, tiang-tiang daripada batu bukit yang dipahat yang tinggi. Kaum Samud yang memahat bukit dan batu-batu yang pejal, dibawa ke lembah, mendirikan bangunan rumah daripada batu, bukan batu bata, batu dipahatnya. Kaum Fir'aun yang mempunyai kemah-kemah bala tentera yang banyak, bangunan-bangunan macam bukit yang memasak bumi. Mereka semua melakukan fasad, melakukan kejahatan, tidak taat pada Allah Ta'ala, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Raja-raja dan pemimpin memerintah dengan zalim. Rakyat pula taat pada mereka yang zalim, tak taat pada Allah Ta'ala, meninggalkan syariat Allah. Allah timpakan bencana ke atas mereka. Allah Ta'ala sentiasa memerhati apa yang kamu buat. Allah Ta'ala lihat apa yang kamu buat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh menghukum bila-bila masa. Adapun umat akhir zaman ini, Allah Ta'ala beri tempoh yang panjang supaya mereka berfikir. Firman Allah Ta'ala, وَأَرْسَلْ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Suratul An'am ayat 6. Artinya, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri. Allah Ta'ala sebut kaum Nabi Nuh alaihi salam, begitu juga kaum yang lain. Allah Ta'ala letakkan mereka di atas muka bumi. Allah Ta'ala suburkan bumi itu dengan hujan-hujan yang turun. Dipeliharanya air dalam tanah, dialirkan sungai-sungai untuk mereka memakmurkan bumi. Tiba-tiba mereka mengerjakan dosa, maka Allah binasakan mereka. Firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Suratul A'raf ayat 96. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kalau penduduk negeri itu beriman, percaya kepada Allah, percaya pada hukum Allah, percaya pada syariat dia, percaya pada agama dia, dan bertakwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan dengan rasa gerung dan takut pada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatan mereka. Tiba-tiba mereka lupa kepada Allah Ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah Ta'ala timpakan bala mereka. Sambungan ayat ini, apabila ayat ya'tihum bayatan lahum naimun. Adakah penduduk negeri itu berasa aman bila mereka buat maksiat, mereka tidur nyenyak waktu malam, lalu mari bencana waktu malam. Au duhan wa hum yal'abun, waktu duha, waktu pagi tengah main, mari bala bencana, mereka dibinasakan Allah Ta'ala bila-bila masa saja dalam keadaan mereka galik. Ini sambungan daripada ayat ini, boleh rujuk dalam Quran. Adapun hadis Nabi SAW di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
yakunu fi akhir hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadfun. Artinya akan berlaku di kalangan umat akhir ini peristiwa tenggelam bumi dan penghapusan dan gempa. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman kalangan umat ini, manusia ini, peristiwa tenggelam bumi, nyetelang di bumi. Tiba-tiba nyetelang di bumi, ngekoh bumi, masuk dalam bumi. Penghapusan, berlakunya dihapus begitu saja. Sama ada dihapus dengan banjir, mari sapu. Ribut taupan, mari sapu, apa saja. Ataupun gempa. Gempa bumi, membinasakan. Lalu aku bertanya, anuhliku wa fina as-salihun? Aisyah tanya, adakah kami binasa sedangkan kami di kalangan kami ada orang-orang yang soleh? Adakah binasa? Masa itu ada lagi orang semayang, ada lagi orang soleh. Sabda Rasulullah, na'am idza zahara al-khubutu, artinya ya apabila zahirnya kejahatan. Bila kejahatan itu zahir. Zahir kejahatan. Orang yang mencegah kemungkaran kalah. Suaranya tak ada. Dengan sebab itu Nabi suruh kita tengok benda yang muka kena cegah. Walaupun kita kalah, jangan berhenti. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sama ada kamu suruh perkara yang baik, kamu cegah mungkar, ataupun Allah Taala jadikan orang yang jahat menguasai kamu, lalu orang yang baik pun senyap, Allah Taala binasakan kamu. Ini dia. Di sini hikmat. Jangan peduli kalah ke menang ke, orang dengar ke, tak dengar ke, mesti bercakap. Jangan peduli. Sekurang-kurangnya menangguhkan bala bencana. Apabila masing-masing senyap, tak mau bercara dah, tunggulah. Dimusnahkan. Segala yang berlaku, bahkan telah berlaku sekarang ini, adalah suatu amaran dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah dengan membaiki keadaan, dengan melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jelas dan nyata segala penyelewengan, kepencangan yang berlaku di kalangan manusia pada hari ini, kerana mereka menjauhkan diri daripada syariat Allah dengan beramalkan peraturan dan sistem merekaan manusia. Sebabnya ialah kerana mereka meninggalkan undang-undang Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, buat peraturan hak mereka sendiri. Berasa cerdik sangat, berasa bijak sangat, pandai sangat. Quran tak boleh pakai, hadis tak boleh pakai, buat sendiri. Ada pula baca Quran, baca hadis, tengok mana molek. Bila tengok Quran hadis, mesti Quran hadis ni molek. Jangan tengok lagi mana molek. Ini. Buat dulu, baru pisah. Nak takwil Quran hadis. Ikut dia. Bukan dia kena ikut Quran dan hadis. Ini berlaku pada hari ini. Maka benarlah kepada mereka firman Allah Ta'ala. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Surah An-Nahl ayat 112. Artinya, dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang lalu, apa yang selalu mereka buat. Allah Ta'ala sebut, kalau zaman dulu, negeri yang aman, dalam keadaan hidup senang, tiba-tiba mereka lupa nikmat Allah Ta'ala, tinggal agama Allah. Bila dah dapat nikmat, Allah Ta'ala cabut nikmat itu. Allah Ta'ala pakarkan dengan pakaian ketakutan. Pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Kelaparan ni sama ada berlaku
bencana alam, banjir, kemarau dan seumpamanya, ataupun makanan banyak, piti tak ada, supaya je. Orang pula bakhil kedekut, lapar juga. Ketakutan di antaranya ialah banyaknya jenayah-jenayah. Nak tidur tak boleh, peropok sana, peropok sini, curi sana, curi sini. Bunuh sana, bunuh sini, kerana meninggalkan syariat Allah. Kata riti, banyak jenayah. Kata-kata. Banyak kemungkaran. Ataupun teruk lagi, berlakunya peperangan. Berlakunya peperangan. Perang sana, perang sini. Tak boleh nak mengelakkan diri. Macam pakaian yang mengelilingi tubuh kita. Pakaian ketakutan dan kelaparan. Ini bencana boleh berlaku. Ini tanda akhir zaman. Wallahu a'lam.